Nama saya Xavier Isaac Jilian, anak Jonathan Liang, penombokan matriks 101362, ingin membentangkan tugasan kedua kami yang bertajuk Puak Kumbu sebagai warisan dan produk komersial mengimbangi keaslian tradisi dengan keperluan pasaran moden. Puak Kumbu merupakan tekstil tradisional masyarakat Iban yang mempunyai nilai budaya, sejarah, spiritual dan juga ekonomi yang tinggi. Kain ini bukan saja menjadi simbol identiti masyarakat Iban, malah setiap motif dan coraknya turut membawa makna yang berkaitan dengan adat resam, kepercayaan dan juga alam semula jadi. Namun, arus pemodenan telah menyebabkan Puak Kumbu mengalami perubahan fungsi daripada tekstil ritual kepada produk komersial. Oleh itu, pembentangan ini akan membincangkan isu, cabaran serta usaha yang boleh dilakukan untuk memastikan keaslian warisan ini terus terpelihara. Nama saya Elisha Nariman, matriks 102315, akan membentangkan bahagian latar belakang warisan Puak Kumbu. Dari aspek etimologi, Puak Kumbu ini berasal daripada dua perkataan bahasa Iban, iaitu puak yang bermaksud selimut, manakala kumbu merupakan proses membungkus mengebat sebelum fasa pencelupan dilakukan. Tekstil premium ini dihasilkan secara tradisional oleh wanita masyarakat Iban di Rumah Panjang dengan menggunakan teknik wrap ikat, di mana teknik tersebut adalah sangat rumit dan memerlukan ketelitian yang tinggi. Dari aspek antropologi pula, Puak Kumbu tidak hanya sekedar kain biasa, sebaliknya ia bertindak sebagai manuskrip visual yang merakam sastra lisan, kosmologi dan sejarah masyarakat Iban. Tokoh antropologi Benedict Sandin pada tahun 1994 telah menegaskan bahawa setiap reka bentuk ini dia mempunyai reka bentuk flora dan fauna dan manusia abstrak. Setiap reka bentuk ini mempunyai naratif mitos serta mencerminkan nilai masyarakat Iban. Tekstil ini juga mempunyai peranan yang sangat sakral dalam ritual peralihan fasa hidup, termasuklah dalam upacara kelahiran, perkahwinan, penyembuhan penyakit, sehinggalah kepada kain kafan dan ritual kematian. Dari segi signature, iaitu butik keturunan Puak Kumbu tradisional, ia mengalami proses pewarnaan. Proses awal penyediaan benang iaitu melalui ritual ngar, di mana ritual ngar ini merupakan proses berendam benang dalam minyak sapang bagi memastikan warna tersebut kekal lama dan boleh dikenalikan oleh pakar yang digelar sebagai induk ngar. Keunikan ton warna buminya diperoleh daripada bahan semula jadi seperti akar mengkudu yang menghasilkan warna merah tua, manakala daun tarum menghasilkan warna biru dan hitam. Seterusnya kita pergi kepada isu semasa ataupun cabaran bagi Puak Kumbu. Puak Kumbu merupakan tekstil yang mempunyai nilai budaya, sejarah dan spiritual yang tinggi. Antara isu semasa ataupun cabaran bagi Puak Kumbu ialah generasi muda kurang berminat terhadap seni tenunan. Hal ini kerana golongan muda sekarang lebih cenderung memilih pekerjaan moden di bandar berbanding mempelajari kemahiran tradisional yang memerlukan masa, ketelitian dan kesabaran yang tinggi. Seterusnya ialah isu komersialisasi turut memberi kesan terhadap keaslian Puak Kumbu. Pada masa kini, terdapat pengusaha yang menghasilkan corak Puak Kumbu menggunakan teknologi moden dan cetakan mesin untuk memenuhi permintaan pasaran. Walaupun langkah ini membantu untuk memperluaskan pemasaran, namun ia boleh menjejaskan nilai autentik Puak Kumbu tradisional tersebut. Seterusnya ialah isu globalisasi dan pengaruh budaya luar turut menjadi isu dalam mengekalkan penggunaan Puak Kumbu dalam kehidupan masyarakat. Kain moden yang lebih murah, mudah diperoleh dan mengikuti tren semasa menyebabkan penggunaan Puak Kumbu semakin berkurangan dalam kehidupan harian. Seterusnya beralih kepada kesan pemodenan dan perubahan masyarakat. Di sebalik keindahan dan kecantikan ukiran Puak Kumbu ini terdapat beberapa kesan yang menjadi satu ancaman. Kesan yang pertama adalah krisis transisi generasi, di mana migrasi golongan muda dari Rumah Panjang
ke kawasan bandar demi pendidikan dan pekerjaan telah memutuskan rantaian pewarisan ilmu tenunan ini. Kajian oleh penyelidik Bibiana Moti pada tahun 2021 telah membuktikan wujudnya kemerosotan yang drastik dalam pembuatan pakumbu akibat ketiadaan pelapis bia muda. Generasi muda pada hari ini cenderung mengabaikan teknik tradisional seperti proses ngar kerana mereka menganggap terlalu rumit, memakan masa yang sangat lama dan tidak memberikan pulangan ekonomi yang luas. Kesannya, status menenun sekadar aktiviti masa lapang sahaja bagi golongan warga emas di luar bandar. Kesan yang seterusnya adalah komersialisasi komestik dan eksploitasi budaya. Dimensi kedua ini dia melibatkan cultural appropriation atau penyelewengan budaya, kesan daripada komersialisasi produk. Pasaran kini dibanjiri oleh kain pakumbu cetak yang digital dihasilkan secara besar-besaran oleh industri tekstil luar Sarawak. Tokoh tekstil Borneo S. Barrio pada tahun 2007 mengingatkan bahawa penghasilan mass produce menggunakan kain murah seperti polyester ini telah merendahkan darjat kesucian motif asal. Motif-motif sakral ini yang dahulunya tertaluk kepada pantang larang yang ketat, kini dicetak sewenang-wenangnya pada beg, dompet, alas meja dan cenderamata yang murah, tanpa menghormati makna falsafah di sebaliknya. Kesan seterusnya adalah impak dari sosioekonomi. Secara tidak langsung, perkara ini telah mewujudkan ketidakadilan sosioekonomi. Komuniti penunan asli di Rumah Panjang kehilangan hak intelek budaya mereka dan pendapatan mereka terjejas akibat persaingan harga kain tiruan yang lebih jauh murah berbanding harga daripada kain yang asal. Oleh itu, isu-isu inilah yang mendasari kepentingan untuk kita mewujudkan satu pelan pemeliharaan yang strategik. Seterusnya ialah kepentingan pemeliharaan puak kumbu. Puak kumbu merupakan warisan tradisional masyarakat Iban yang melambangkan identiti, budaya dan kepercayaan mereka. Setiap corak mempunyai makna berkaitan adat, alam semula jadi dan kehidupan masyarakat. Oleh itu, warisan ini perlu dipelihara agar tidak hilang di telan arus pemodenan dan terus dikenali generasi akan datang. Pemeliharaan puak kumbu penting untuk mengekalkan keaslian teknik tenunan tradisional yang diwarisi turun-temurun. Proses pembuatannya memerlukan kemahiran tinggi, namun perkembangan pasaran moden menyebabkan penghasilan kain lebih berorientasikan keuntungan sehingga boleh menjejaskan keaslian seni tenunan ini jika tidak dipelihara. Seterusnya, pemeliharaan puak kumbu juga membantu meningkatkan ekonomi masyarakat tempatan melalui sektor pelancongan dan industri kreatif. Kain ini semakin dikenali sebagai warisan unik Sarawak dan berpotensi menarik pelancong serta pencinta budaya sekaligus membuka peluang pekerjaan dan menambah pendapatan penenun tempatan. Akhir sekali, usaha memelihara puak kumbu dapat menyedarkan generasi muda tentang pentingnya menghargai warisan budaya. Pendedahan melalui pameran. Seterusnya saya akan menerangkan tentang pelan cadangan bagi memastikan warisan puak kumbu terus dipelihara dan kekal relevan dalam pasaran moden. Antara cadangan utama ialah menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram dan YouTube untuk mempromosikan puak kumbu kepada generasi lebih muda. Melalui platform ini, masyarakat dapat mengenali seni tenunan tradisional dengan lebih mudah dan menarik. Selain itu, video pendek boleh dihasilkan bagi memaparkan proses tenunan, makna, motif serta kisah penenun tradisional masyarakat Iban. Pendekatan ini dapat meningkatkan kesedaran masyarakat tentang nilai budaya dan keunikan puak kumbu. Di samping itu, bengkel tenunan dan program pendidikan budaya juga perlu diadakan di sekolah, universiti dan pusat komuniti. Dan program seperti ini dapat memberi pendedahan secara langsung kepada generasi muda mengenai teknik menghasilkan puak kumbu. Seterusnya, latihan secara langsung kepada generasi muda juga penting bagi melahirkan pelapis penenun puak kumbu agar warisan ini tidak pupus pada masa hadapan. Selain itu, pihak berkaitan
juga boleh mewujudkan pensijilan khas untuk membezakan Pakumbu asli dengan produk cetakan komersial. Langkah ini penting untuk melindungi keaslian warisan budaya masyarakat Iban. Pada masa yang sama, usaha ini juga dapat melindungi hak intelek budaya masyarakat Iban serta membantu meningkatkan pendapatan penenun tempatan. Tambahan pula, inovasi produk model seperti beg, pakaian, aksesori dan cenderamata boleh dihasilkan menggunakan motif Pakumbu. Namun demikian, penggunaan motif tersebut perlulah menghormati makna budaya dan pantang larang masyarakat Iban supaya nilai tradisionalnya terus dipelihara. Akhir sekali, festival budaya, pertandingan tenunan dan pameran seni tekstil boleh diadakan secara berkala bagi menarik minat pelancong tempatan dan antarabangsa serta mempromosikan warisan Sarawak di peringkat global. Dan kesimpulannya, pelbagai usaha perlu dilakukan untuk memastikan Pakumbu terus dipelihara sebagai warisan budaya masyarakat Iban walaupun berdepan arus pemodenan. Kesimpulannya, Pakumbu merupakan warisan budaya masyarakat Iban yang sangat bernilai dan juga perlu dipelihara untuk generasi akan datang. Walaupun pemodenan dan komersialisasi memberi peluang ekonomi yang lebih luas, keaslian serta nilai tradisional Pakumbu perlu terus dipertahankan. Oleh itu, usaha seperti pendidikan budaya, promosi digital, perlindungan hak warisan dan juga penglibatan generasi muda amat penting bagi memastikan seni tenunan ini terus relevan. Dengan kerjasama semua pihak, Pakumbu bukan sahaja dapat dipelihara sebagai warisan budaya, malah mampu berkembang sebagai produk yang berdaya saing dalam pasaran moden. Sekian itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.